Sehingga sekarang, selepas ini kita akan bicara mengenai wilayahku komuniti sejahtera. Kita akan bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Sharifah Zohra Jabin, aktivis gabungan NGO Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Setakat ni tak pernah kena COVID lagi. Oh, Alhamdulillah. Selamat, sihat, semuanya baik-baik. Semua yang baik-baik. Ya. Baik, bila kita bicara mengenai NGO, kalau di Malaysia ni memang ada pelbagai pertubuhan yang kita boleh lihat yang sudah pun didaftarkan di bawah ROS. Sebenarnya apa NGO ini? Mungkin ada yang tidak memahami lagi kepentingan NGO dalam Malaysia. Okey. NGO ni memainkan banyak peranan. Okey, menurut statistik lebih kurang 78,000 NGO yang telah didaftarkan di Malaysia. Di Kuala Lumpur saja 10,000 NGO. Okey. Walaupun perbezaan kategori yang dalam NGO, penubuhan NGO ini perbezaan kategori. Dia ada pelbagai kategori. Dia ada kebudayaan, kesenian, pendidikan, sukan dan yang paling digemari ramai adalah kebajikan. Okey. So tapi saya percaya bahawa walaupun berbeza kategori penubuhannya, mereka ada satu matlamat yang sama, iaitu memberi ruang dan peluang kepada diri mereka sendiri untuk menjalankan tanggungjawab sosial yang berkepentingannya kepada rakyat. So dalam konteks NGO berkebajikan ini, dalam subjek dia golongan sasar selalunya adalah pada golongan B40 ke bawah. Contohnya orang miskin, miskin tega dan golongan asnaf, miskin relatif, ibu tunggal, bapa tunggal, anak-anak yatim, PPR dan sebagainya. Dan dalam mengadakan satu NGO ni adalah untuk mengadakan platform yang lebih besar agar bantuan atau sumbangan ataupun dasar-dasar kerajaan yang ingin disampaikan tu on behalf of the government or whatsoever it is dalam skala yang lebih besar daripada skala yang kecil. Because usually kalau individu membantu, dia membantu dalam skala individu saja. Kemungkinan mereka merasa tidak puas hati, dia nak scale yang lebih besar. Betul. Supaya more people can be given assistance. So dalam perkara ini juga cuma soalan dia di sini kadang-kadang tertanya-tanya keberkesanan penubuhan NGO itu tadi. Adakah mereka ni menubuhkan NGO benar-benar untuk menyokong saranan kerajaan betul-betul untuk membantu orang atau sekadar untuk mengutip dana, ataupun sekadar dikenali sebagai NGO yang mengutip dana setiap musim-musim perayaan. Musim perayaan baru keluar kan. So kita perlu lihat juga mereka perlu faham matlamat mereka apabila mereka menubuhkan NGO. So when they understand what they want to do, only then matlamat atau objektif mereka boleh dicapai. Baik. Bila tadi macam Puan katakan kena tahu apa sebenarnya objektif utama. Jadi kita kena tahu juga sebenarnya apa objektif utama kita untuk menjadi seorang sukarelawan. Ada yang tidak faham mengenai sukarelawan dan juga pekerja sosial. Ada yang beranggapan bahawa sukarelawan mungkin boleh mengambil sedikit keuntungan, boleh mendapat gaji. Bagaimana? Okey, pada saya setiap yang walaupun dalam Islam, setiap apa yang kita lakukan, tanggungjawab yang kita berikan, saya rasa tak salah sekiranya kita mengambil upah contohnya dalam pergerakan-pergerakan tersebut. See, nothing is free in this world. Unless you are really rich, then you don't have to minta sebarang dana-dana kerajaan. Kita tahu dan kita tahu bahawa kerajaan menyediakan dana-dana khas untuk pergerakan kebajikan, khas buat NGO ini. Jadi saya rasa tak salah sekiranya sebagai sukarelawan ataupun sebagai satu badan yang bukan kerajaan untuk actually memberikan sedikit allowance or so on for untuk orang yang membantu menjalankan aktiviti-aktiviti ini tadi. Tapi tidaklah bermakna mendapat dana sebanyak 100,000. Dia buatnya program 10,000, 90,000, dia beli rumah baru. Itu tak boleh lah kan. Faham? Jadi macam tadi pun katakan 10,000 NGO sahaja berada di Kuala Lumpur. Saya rasa cuma 30% saja dalam 78,000 yang aktif. Yang benar-benar aktif, ya. Baik, yang aktif, yang membuat kerja dan nampak hasil. Yang mendapat hasil, kepuasan hati, membantu
dalam segi tanggungjawab sosial ni tadi yang saya maksudkan. Faham. Macam puan sendiri, apa antara NGO yang terlibat? Okey, NGO yang saya terlibat sekarang secara langsung adalah NGO yang hangat diperkatakan di bibir-bibir media kini, iaitu penggerak Pertubuhan Penggerak Dasar Komuniti Negara PKN. Nama manjanya PKN. Dan saya sendiri telah menyaksikan betapa aktifnya pergerakan NGO ini di bawah kepimpinan pengerusinya Tuan Nur Hizwan bin Haji Ahmad, young man who knows what he wants to do, who knows how he wants to do it, who know when he wants to do it. So saya rasa sebagai seorang pemimpin, jika kita faham tugas dan matlamat kita sebagai seorang pemimpin, makanya tim kita atau pasukan kita juga akan turut ikut sama pergerakan pemimpin itu. The fish rots from the head. Sekiranya adalah pergerakan itu atau pemimpin itu memberi satu nasihat ataupun to actually menampilkan satu cara yang berkesan terhadap kepimpinan, makanya akan diikuti oleh pimpinan lain. Dan saya juga bersyukur kepada penaung PKN ini tadi, YB Menteri Haja Zuraidah Kamaluddin, yang banyak memberi sumbangan peribadi ketika musim COVID-19 ni, yang banyak terkesan kepada golongan B40 ke bawah terutamanya, memberi sumbangan peribadi agar banyak I'm sorry, I missed my word. Barangan asas diberikan kepada golongan yang terkesan ni tadi. Baik. So, itu antara perkara ataupun aktiviti yang dijalankan sepanjang COVID-19. Apa lagi sebenarnya program ataupun aktiviti di bawah NGO yang puan sertai? Okey, sebelum ni kita ada banyak buat aktiviti-aktiviti yang lain, program-program lain. Program yang saya suka buat di bawah NGO sebelum ini adalah program anak angkat PTPTN. Iaitu program generasi ataupun boleh dikatakan anak-anak pintar SSPNI. You know, PTPTN juga banyak membantu golongan B40 ke bawah untuk membuka akaun-akaun SSPNI yang terbagi kepada banyak subjek. So basically apa yang kita buat satu program ni, adakan mereka yang berkemampuan untuk mengambil anak angkat daripada golongan B40 ni, bukakan akaun SSPN dan dibayar secara terus melalui bank akaun mereka, agar mereka ini tidak terus dibelenggu oleh kemiskinan. Contohnya, kiranya ada, they can't move on to actually get a higher education because of dalam belenggu kemiskinan. So this is one. So lagi satu, dalam golongan asnaf ni, kadang-kadang tabung pun dikorek untuk membantu ibu bapa, kan, sebab keadaan mereka yang susah. Jadi program ni adalah salah satu program pendekatan yang baik untuk menabung, untuk membantu anak-anak golongan ini menabung. Itu satu. Yang keduanya, program yang saya paling suka adalah program Jejak Asnaf. Yang pernah kami buat sebelum ini, daripada satu negeri ke satu negeri, daripada Perak dan Kuala Lumpur pun ada, Selangor, Negeri Sembilan, dan sehingga ke Sabah pun ada, sehingga ke Sabandar, Kedah. Di Pida 5, Pida 3 ni, tempat orang-orang betul-betul miskin duduk di situ. Apa yang kami suka dalam pergerakan ini adalah, nombor satu, kita dapat detect who are the people yang betul-betul memerlukan bantuan. Satu. Yang kedua, kita juga collect data. Kenapa kita collect data? Sebab seperti yang juga yang dimaklumkan atau disentuh oleh Tuan Nur Hizwan semalam dalam wawancara dia bersama dengan bernama dengan Tuan Syakawi, dia juga ada menyebut bahawa golongan ini perlu tahu apa yang mereka layak dapat daripada kerajaan. Sebab agensi-agensi kerajaan ini juga menyediakan banyak jenis bantuan dari segi kewangan dan lain-lain. But some of them di kawasan suburbs ni tidak tahu apa yang mereka boleh dapat ataupun layak dapat daripada pihak kerajaan. Yang keduanya, ada ramai di antara mereka yang
contohnya buta huruf, orang tua, OKU, and sometimes ibu tunggal, bapa tunggal yang duduk sebatang kara yang tak tahu apa yang mereka boleh dapat. So the reason why kita pergi bukannya saja dengan membagi sekampit beras, it will solve their problem. No, we actually need to find ways and means to solve, to actually bring this issue up to the management of any of these ministries ataupun agency supaya permasalah mereka ini dapat diatasi. Contoh, rumah-rumah yang kita keluarga-keluarga yang kita kunjungi, ada juga yang berkata, makcik ada dapat contohlah BSH ada dapat bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup tak dapat sebab makcik dapat OKU saja. Sebab anak OKU. So she does not know what she can actually get more than OKU. So kemungkinan besar juga, you see, dalam setiap sistem yang dilancarkan oleh pihak kerajaan atau agensi-agensi, saya pasti ada kelemahan. Tetapi kita tidak boleh secara total blame it on the government itself atau blame it on the system. Kerana selalunya kegagalan itu datang daripada segi pelaksanaan, where daripada segi orang yang menjalankan tugas-tugas ni tadi. Contoh makcik tu tadi, kenapa makcik ni berkata begitu? Sebab pada dia didatangi pegawai dan berkata makcik tak dapat sekian-sekian ni because makcik dah dapat satu. Mungkin mereka malas nak jalankan tugas ataupun berlakunya ketirisan. Dari di sinilah NGO memainkan peranan yang penting, turun ke akar rumbi to make sure all these people di golongan 4B, 40, asnaf dan ke bawah mendapat bantuan daripada kerajaan yang sepatutnya mereka dapat. Kita boleh lihat Malaysia sebenarnya sebuah negara yang prihatin, yang memberikan pelbagai inisiatif kepada rakyatnya, dan ini merupakan salah satu tanggungjawab NGO bagaimana untuk membantu kerajaan untuk menyampaikan lagi maklumat kepada mereka yang memerlukan. Bila kita bercakap mengenai NGO dan puan wanita, kita lihat bila persidangan APEC, belanjawan, memperkasakan wanita itu seringkali dikatakan, diulang-ulang. Bagaimana juga NGO memartabatkan wanita dan apa di antara program khususnya di wilayah persekutuan ini untuk menaikkan lagi taraf sosioekonomi wanita? Okey. Bagaimana kita hendak bercakap tentang sosioekonomi persepaduan apabila berlakunya ketirisan di peringkat pelaksanaan. Ini adalah satu masalah juga, tetapi ia tidak menghalang mana-mana NGO untuk berkhidmat untuk memperkasakan wanita dan kanak-kanak ni tadi seperti yang katakan. Okay, government also do have modules. Contohnya Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan banyak modul. Di dalam modul itu, salah satu modul itu ada 17 subjek. Dan di dalam 17 subjek itu juga merangkumi modul untuk ke arah kemiskinan sifar dan juga ke arah keselamatan wanita dan kanak-kanak. Jadi saya tidak lihat di mana NGO terhalang atau dihalang atau tidak diberikan peluang untuk membuat kebajikan untuk mereka ini ataupun untuk membantu wanita ini memahami, golongan ini memahami apa yang boleh dilakukan buat mereka untuk memperkasakan ataupun menjana ekonomi rumah mereka. On the other hand is that when you see the part where you have asnaf, gelandangan yang begitu ramai di Malaysia, saya boleh katakan dengan experience yang saya ada turun padang, saya boleh katakan majoriti adalah di kalangan wanita dan kanak-kanak. Ramai ibu tunggal, sehingga satu tahap mereka terpaksa mencari jalan yang saya rasa tiada wanita yang ingin yang ikut jalan tu, basically mempertaruhkan maruah atau mempersembahkan something else atau imbuhan seks and all that just to survive. Ini juga this is why I say apabila kerajaan mengeluarkan sesuatu sistem, pelaksanaannya kena betul. Contoh macam kita NGO, kita mengikut apa saja sistem yang kerajaan bagi. We do not overrule. Kita tidak menjawab dasar-dasar kerajaan. Kita cuma menyampaikan dasar-dasar kerajaan. Pada masa yang sama, apabila kita ada satu subjek
untuk bercerita tentang ataupun membantu memperkasa kaum wanita contohnya, APEC is one part of the story. APEC is totally a full blast economical punya status. Tapi we are talking here about asnaf, about kebajikan, about orang susah yang melibatkan kebanyakannya wanita. Jadi apabila kita turun padang untuk membantu mereka, kerana kita tahu yang mereka ini, golongan ini terbuka kepada bahaya. Contohnya, mereka minta sedekah tepi jalan. Terbuka kepada perkosaan dan juga what do you call this, rompak, mungkin juga pembunuhan, mungkin juga penjualan organ selepas dibunuh dan macam-macam lagi. Jadi NGO, the government needs NGO to help them. The government can't do everything on their own. They need third party force or third force to be able to help them untuk melaksanakan atau membantu mereka menyampaikan dasar-dasar mereka kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya menyarankan kepada semua di luar sana, it doesn't matter. It can be any NGO for that matter, from any party. Apabila kita bercakap tentang kemanusiaan, ia adalah berkenaan dengan kemanusiaan, perikemanusiaan, humanity. Everybody needs to help. It can be any party for this matter. Sebab walaupun parti pembangkang, dia punya dana ambil daripada kerajaan persekutuan juga kan. So you have to work together in this in order for you to be able untuk mengatasi kemiskinan ataupun masalah-masalah, gejala-gejala yang kita hadapi di sekarang ni di Malaysia. Daripada apa yang Puan katakan tadi keseluruhannya, apa kita boleh rangkumkan sebenarnya dengan satu terma, check and balance. Yes. Itu yang kita memang dengar daripada tadi, check and balance. Mungkin sebenarnya peranan NGO bagi check and balance ni sendiri bagaimana? Okay, look, when you want to create something like I said just now, politician dan juga pemimpin di dalam kerajaan, they tag along. You tak boleh pisahkan mereka ni. Betul. Kerana mereka juga adalah pemimpin, mereka juga ada ahli-ahli politik. Daripada, kalau nak kata dari segi keberkesanan, bagaimana you nak mengatasi, bagaimana you nak tahu permasalahan yang dihadapi oleh rakyat itu, di mana rakyat itu juga adalah pengundi-pengundi you dulu yang memilih you untuk berkhidmat, untuk memastikan bahawa masa depan mereka lebih cerah. It is from the fact of ketua kampung, sekarang ni kita ada MPP, then you come to Persatuan Penduduk, kepada ketua cawangan, kepada ketua bahagian, kepada pengerusi negeri, kepada kepimpinan, pucuk pimpinan di atas. All this needs to play a role in order to strategize satu sistem yang berkesan bagi golongan ini. Sekiranya kita terus-terusan berdebat di parlimen untuk menegakkan kebenaran, tetapi pada masa yang sama kita juga memfokuskan perpecahan di antara pemimpin, yang mana kegagalan ini sering sampai yang jadi efek dia kepada kesan dia kepada rakyat, terutamanya golongan B40. Terutamanya di musim COVID ini. Okay, so what I'm trying to say here is sebarang pendekatan yang dilakukan perlulah dilakukan secara holistik, secara bersepadu dan secara berterusan. Barulah akar umbi ini merasa bahawa diri mereka ni tidak dipedulikan, macam tu, atau tak ambil tahu, or the government don't bother, the government doesn't do this, doesn't do that for them. Tetapi sebenarnya sistem tu telah ada. Berbalik-balik kepada topik kita yang awal tu, ketirisan yang berlaku ataupun kegagalan dari sistem pelaksanaan. Itu saja yang saya mampu katakan. Lagi satu, kita ni dalam bidang khidmat rakyat, social responsibility, kita tidak seharusnya melihat diri kita ni macam orang kata teratai, ke atas tu cantik je tapi kaki dia tak jejak ke bumi kan. Kita seharusnya menekankan atau menerapkan sikap kita ni macam lebih kurang macam rotan lah. Boleh lentur tapi patah jangan sekali. Tapi kebanyakannya tidak ke arah tersebut. Kebanyakannya hanya mampu bercakap tetapi there's no action. So what I need to
I want to emphasize here today is that sekiranya kita mahu melakukan sesuatu difference, okay, kelainan ataupun mengubah sesuatu, you have to put an effort supaya effort ini sampai dari dalam bentuk message kepada rakyat yang golongan sasar. Because most of them do not know what the government is actually giving. Most of them in context of orang yang di kalangan kampung-kampung, the suburbs who does not have TVs and all that. Hanya, that's what I'm trying to say. Terima kasih Puan Sharifah Zora Jabin, aktivis gabungan NGO Wilayah Persekutuan. Apa yang kita harapkan dengan perkongsian inilah lebih ramai yang menyertai NGO untuk membantu segala dasar kerajaan. Sebenarnya negara kita bukan satu negara yang prihatin, dan terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada tetamu kita. Kita akan bersiaran selepas ini, selepas jam